Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam meneroka surah-surah khususnya dua juzuk yang terakhir dalam Al-Quran kan. Dan malam ni insya-Allah kita sambung perbincangan surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ini maksudnya adalah hari. Dia khususnya adalah nama yang digunakan untuk menjelaskan hari pembalasan, hari kiamat, hari kehancuran khususnya. Maka salah satu makna ataupun nama daripada hari kiamat ataupun hari kehancuran ini adalah Al-Haqqah ni kan. Dalam ayat 4 juga kita telah lihat satu nama lagi yang digunakan, Al-Qari'ah, Bil-Qari'ah kan. Al-Qari'ah itu adalah satu nama untuk juga hari kehancuran ni juga, hari kiamat ni juga. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bahawa kita sedang bincangkan tentang umat-umat yang terdahulu yang dijadikan bukti oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pembalasan di dunia terhadap mana-mana kaum yang mendustakan dan menolak rasul-rasul dan menolak pembalasan akhirat yang pasti akan datang ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, dan setelah kita bincangkan tentang sumpah yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kita sebut di dalam Al-Quran ni, mana-mana objek yang dijadikan alat untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah dia ada kesan ataupun signifikan yang besar tentang apa yang nak disumpahkan kan. Jadi sumpah ni adalah sumpah tentang ataupun ini sumpah yang dalam surah yang terdahulu sebelum itu kan. Surah ni tidak disebut kan, sumpah ni bukan sumpah ni, disebut saja kan, Al-Haqqah, mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah kan. Dalam bentuk yang mengejutkan Allah Subhanahu Wa Taala melontarkan Al-Haqqah ni kan. Apakah Al-Haqqah ni? Maka dijelaskan Haqqah ini ialah dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hari kiamat ni dalam berbagai aspeknya, hanya dengan menggunakan kisah ataupun hujah-hujah apa yang telah berlaku pada umat yang terdahulu kan. Jadi dengan penceritaan ini dia menjawab banyak persoalan tentang Haqqah ini kan, tentang apakah Haqqah ni kan, mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah kan. Jadi jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan tentang persoalan ni adalah yang kita sedang baca ni kan. Mari kita tengok secara lebih dekat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah kan. Dekat sini dia tak sebut tentang kazzabat Thamud wa 'adun bil haqqah kan. Dia tak kata telah mendustakan kazzabat Thamud wa 'ad, kaum Thamud dan kaum 'ad ni kepada al-haqqah. Dia tak kata mereka mendustakan al-haqqah tu, tapi mereka mendustakan bil qari'ah kan. Qari'ah ni adalah, maksud dia adalah yang menggoncangkan, yang menggegarkan, menggoncang kan. Jadi apa yang mereka dustakan ni, apa yang mereka dusta ni sebenarnya adalah pembalasan kan, pembalasan ataupun siksaan yang akan dikenakan kepada mereka. Sebab itu digunakan perkataan al-qari'ah ni kan.
kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Samud dan 'Ad ini telah mendustakan kehancuran dalam bentuk kegoncangan yang akan berlaku, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada mereka azab di dunia ni, kan? Kerana pendustaan mereka ni, kan? Jadi pendustaan terhadap azab yang akan ditimpakan itu, kan, mungkin di dunia, kan, adalah jawapan kepada Haqqah ni, kan, salah satu, kan. Kemudian kita sebut tadi, fa amma Samud fa ahliku bit taghiyah. Maka adapun kaum Samud ni, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Fa ahliku, halaka ni adalah hancur, dihancurkan, kan, ataupun binasanya, kan. Dia ada dua, kan, halaka, hilaka, kan. Satu halaka ni hancur. Kalau hilaka ni, hilak ni adalah cukur, kan, kan. Halaqah ialah perjumpaan, kan, liqa. Jadi kaum Samud telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras, kan. Kerana apa? Kerana mereka telah memperolok-olokkan ancaman kehancuran, kan, qari'ah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui Rasul, kan. Sedangkan kaum 'Ad pula, wa amma 'Adun fa ahliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad ini mereka telah dibinasakan dengan angin taufan, kan, yang tidak dapat dikawal, angin yang tak dapat dikawal, kan. Rih tu angin, kan, sarsarin 'atiyah, kan, angin yang tidak terkawal, kan. Jadi dua, kan, dalam dua bentuk. Satu, fa ahliku bit taghiyah, kan. Samud ni dihancurkan dengan suara yang amat kuat yang melampaui batas, kan. Terlalu kuat sehingga dia menghancurkan mereka, kan. Sedangkan 'Ad ini pula, kaum 'Ad ini pula dihancurkan, dibinasakan oleh angin yang tidak terkawal lagi, kan. Manusia tak boleh nak menghadapi dia lagi, kan, kerana dia telah dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bentuk kawalan yang biasa, kan. Jadi apa yang nak diceritakan ni adalah perkara kehancuran ini, dia boleh berlaku kepada sesiapa saja, bukan hanya kepada kaum 'Ad ataupun kaum Samud ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa yang membinasakan mereka ni adalah perkara yang biasa saja sebenarnya, kan. Angin dan juga suara, kan. Bukan satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, kan, yang luar biasa, kan. Macam apa, kalau Abrahah ni, dia dihancurkan dengan burung yang bawa batu daripada, kan, daripada neraka, katanya, kan. Jadi itu satu benda yang di luar daripada kebiasaan, kan? Tapi angin dan juga suara yang keras ni adalah perkara yang biasa ada, kan, yang cumanya Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan dia menjadi taghiyah, di luar daripada batas yang biasa, ataupun dia tidak dilepaskan daripada suatu kawalan dia, kan. Dia tidak mengikut sistem yang biasa, maka dia mudah saja Allah SWT boleh menghancurkan. Maknanya dia boleh berlaku kepada sesiapa saja, dulu dan juga sekarang, kan. Jadi semua bentuk bala bencana yang menimpa manusia sekarang ataupun dulu adalah merupakan Allah SWT, perancangan Allah SWT yang berkaitan dengan sesuatu perkara yang di belakang dia, kan. Jadi sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fataral qawm fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Jadi Allah kata Allah telah musnahkan mereka dengan angin yang tidak terkawal ni, kan.
fa ahliku birihin sarsarin atiyah ni, pada kaum 'Ad ni, Allah telah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayamin, dan juga 8 hari, kan, husuma, yang menghancurkan mereka, yang memusnahkan mereka, kan. Husuma ni maksudnya menghancurkan atau memusnahkan. Fataral qaum, maka kamu melihat kaum, kat sini Allah tak sebut, kan, kaum 'Ad ataupun nama dia, kan, di atas ayat 6 tu disebut wa amma 'adun fa ahliku birihin sarsarin atiyah. Tapi kat sini Allah kata dihancurkan. Kamu lihat al-qaum ni adalah merujuk kepada kaum 'Ad ni, tapi disebut dengan kata-kata umum, kan. Jadi dia merujuk kepada mana-mana kumpulan yang memusuhi dan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Fataral qaum fiha sar'a, kan. Mereka ni jatuh mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazun nakhlin, seperti batang-batang pohon kurma yang telah khawiyah, yang telah pun kosong, kan, lapuk, yang telah kereput, kan. Ini adalah gambaran bagaimana angin yang dijadikan untuk berkhidmat pada manusia pada masa biasa, tapi bila dia melampaui batas kebiasaannya, dia akan menghancurkan, dan telah menghancurkan kaum 'Ad ni, kan. Jadi gambarannya mereka semua hancur ke semua sekali, sehingga tidak ada lagi baki kaum ni. Kaum 'Ad ni telah dilupuskan daripada permukaan alam ni, kan. Kaum lain ada lagi, kan. Bani Israel masih ada lagi keturunan dia, kita boleh tengok lagi, kan. Itu juga orang Arab ada lagi keturunan dia, kan. Di Palestin pun ada lagi keturunan. Di rata-rata masih ada lagi, banyak yang masih ada lagi kita dapat tengok sampai hari ini. Tapi kaum 'Ad, kaum Samud ni tak ada lagi dah, kan. Sebab semua mereka telah dihapuskan, mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Apa yang nak di objektif yang nak dituju oleh ayat ni, menceritakan ni adalah untuk menggambarkan inilah perkara yang boleh bila-bila masa saja menimpa kamu bila kamu melakukan perkara yang sama dengan mereka, kan, iaitu melampaui batas, kan, dan tidak terkawal lagi, seperti mana Allah SWT sebut, ibaratkan, kan, taghiyah ni, suara ni, dan juga atiyah ni, kan, angin yang tak boleh dikawal lagi, kan. Jadi manusia bila dia melakukan benda ni, maka Allah SWT juga akan hantar dia perkara yang akan merosakkan dia, kan. Fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka ni, kan. Fahal tara lahum min baqiyah, ada lagi tak kamu tengok keturunan mereka ni masih lagi ada sampai hari ni? Tak ada, habis dah semua, kan. Ini adalah apa yang Allah SWT telah tentukan untuk mereka. Apa yang Allah nak cerita ni, kamu juga, kan, termasuklah pemuka-pemuka Quraisy ni, dan juga yang di bawah, orang-orang biasa pun, anak beranak keturunan semuanya akan boleh terhapus, sehingga tidak ada sisa lagi di antara kamu, kalau Allah hendak melaksanakan macam tu, kan. Ini adalah kehancuran total, kan. Jadi nak diceritakan, bodohlah kepada siapa yang masih lagi nak minta bukti, kan, bukti hukuman ni, kan. Mana dia ancaman yang disebut oleh Rasul ni, mana dia, kan. Tak datang-datang pun lagi, kan. Allah kata bila datang, Allah akan hancurkan macam ni semua sekali, sehingga tidak ada lagi yang baki, yang tertinggal lagi di kalangan mereka ni, kan. Satu lagi, kan, yang disebut oleh Allah SWT sini adalah wajaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ada dua lagi kaum yang disebut oleh Allah SWT yang juga dikenali oleh orang-orang Arab ni, kan. Dia pendetilan ni tentang kehancuran ni disebut dalam surah-surah lain, kan. Itu juga kita akan tengok nanti tentang angin yang digunakan untuk menghancurkan kaum ni. Allah SWT sebut sebagai sumpah dalam surah Al-Mursalat, surah An-Nazi'at, kan. Nanti akan tiba dalam siri
surah-surah dalam kumpulan yang ketujuh ni kan. Maknanya angin ni adalah perkara yang besar kan, yang Allah SWT gunakan untuk menghancurkan satu nation, satu generasi, satu kaum, semua sekali. Bukan satu generasi saja, tapi satu kaum tu keturunan dia satu pun tak tinggal lagi kan, habis kan. Fahal tara lahum min baqiyah, adakah kamu tengok lagi baqi mereka ni? Tak ada lagi dah kan. Cuma cerita dia yang disebut oleh Allah SWT ni, yang mereka semua tahu tentang dia, tentang cerita ni, dan tak ada seorang pun yang mendustakan ataupun memperlekehkan kisah kehancuran mereka ni kan. Kerana mereka semua tahu bahawa ini adalah perkara yang benar telah berlaku, dan mereka telah melihat kesan-kesan tu kan. Yang mereka perlekehkan ni adalah datangnya hari pembalasan tu kan, hari kehancuran tu. Tapi bila Allah cerita perkara ni, tak ingatkah kamu bahawa tidak tengokkah kamu bahawa memang Allah telah menghancurkan kaum ini yang kamu sendiri tahu dan kamu tidak pertikaikan dia? Kenapa kamu nak pertikaikan hari pembalasan ni, hari kehancuran yang lain tu kan? Sedangkan kamu tahu Allah SWT mampu untuk melakukan ni dengan mudah kan, dengan menghantar tentera-tentera dia kan dalam bentuk angin dan sebagainya kan. Begitu juga Fir'aun. Waja'a Fir'aun, datanglah Fir'aun, kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan juga waman qablahu, kaum Mu'tafikah ni ialah negeri yang diterbalikkan kan. Ini adalah kaum Lut kan, yang Allah SWT telah menterbalikkan kaum Lut ni semua, dan dengan gempa bumi dan pasir yang menutupi mereka sehingga habis semua sekali kan. Satu kaum tu telah dihancurkan Allah SWT, kecuali Lut dan juga beberapa orang keluarga dia kan, yang mereka telah keluar daripada situ kan. Tapi yang lain daripada kaum dia semua yang telah hancur kan. Jadi begitu juga apa yang berlaku pada Fir'aun dan Mu'tafikah ni, kaum Lut yang telah disebut sebagai, Allah sebut sebagai melakukan kesalahan terhadap Allah kan. Sebab Fir'aun ni kesalahan besar dia adalah syirik rububiyah uluhiyah dia kan. Dia mengaku dia adalah Tuhan kan, dialah yang menentukan, dia adalah Rabb kan. Yang kita tahu dalam, kalau kita baca dalam sejarah Mesir pun, Fir'aun ni dia ada beberapa raja daripada raja Mesir ni, Fir'aun ni yang menganggap diri dia adalah Tuhan kan, Tuhan matahari, Tuhan macam-macam kan. Kita baca dalam sejarah pun ada cerita ni kan. Dan juga kezaliman kaum Lut ni, dosa besar mereka adalah seksual songsang ni kan. Jadi keempat-empat tempat ini adalah tempat-tempat yang dilalui oleh orang Arab, dan mereka amat tahu tentang kisah ni kan. Apa yang mereka buat umumnya ke semua yang ni, empat kaum yang diceritakan oleh Allah SWT ni kan, yang ada yang lebih besar lagi daripada, lebih hebat lagi daripada kamu orang-orang Quraisy ni kan. Kamu ni tak tahu, tak ramai orang yang tahu tentang kamu pun. Tidak ada perkara besar yang kamu capai kan. Tapi Fir'aun telah membina berbagai-bagai bangunan yang hebat-hebat. Begitu juga kan, kaum Ad dan Thamud ni, mereka telah belah batu ni untuk buat bangunan-bangunan yang besar kan. Dalam Quran diceritakan. Jadi mereka yang hebat ni, lebih hebat daripada kamu pun telah dihancurkan oleh Allah SWT. Apatah lagi kamu. Kesalahan mereka sama kan. Kesalahan besar mereka adalah yang juga telah kamu lakukan kan. Fa'asau rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah. Kesalahan mereka adalah kesalahan yang besar kan. Kesalahan yang besar ni kerana mereka telah mendurhakai rasul rabbihim, utusan, envoy Tuhan kan, envoy daripada rabbihim, Tuhan mereka kan. Dia kalau di dunia ni, siapa-siapa yang telah menentang utusan daripada mana-mana raja, maka mereka ni dianggap melakukan kesalahan besar. Dan pastilah kalaulah utusan ni datang daripada, ataupun duta, envoy ni datang daripada mana-mana raja, raja tu akan mengisytiharkan perang terhadap orang yang buat apa-apa kepada utusan dia kan. Jadi Allah ibaratkan mereka ni adalah fa'asau rasul rabbihim. Mereka ni telah mendustakan, mendurhakai kan, rasul yang dihantar oleh Tuhan rabbihim, Tuhan mereka kan.
fa akhadhahum akhdatan rabiyah. Maka sebab itulah Allah SWT menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Kan? Ini adalah kesalahan yang amat besar, kan? Yang pada nilai dunia pun dia amat besar, kan? Begitu juga, kan, apa yang berlaku kepada kaum-kaum ni, kan? Macam Fir'aun ni, dia cuba nak bunuh Nabi Musa, kan? Kejar, kan? Begitu juga dengan orang Quraisy pun cuba nak bunuh Rasulullah SAW, kan? Ketika sebelum dia berhijrah, kan? Jadi Allah kata fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Fa'akhadhahum maknanya Allah pegang mereka, kan? Sentap mereka, akhdatan rabiyah, dengan cengkaman yang amat kuat, kan? Rabiyah, akhdatan rabiyah, cengkaman yang amat kuat, kukuh, kan? Yang tidak akan melepaskan mereka tak akan dapat melepaskan diri daripada cengkaman Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan? Jadi ini adalah bentuk azab. Allah kata fa'akhazahum akhdatan rabiyah, ni maknanya ini adalah bentuk azab yang terakhir, last, kan? Kalau sebelum fa'akhazahum akhdatan rabiyah ni, mungkin Allah bagi azab, kemudian Allah bagi dia peluang untuk bertaubat balik, kan? Untuk sedar balik, kan? Tapi mereka ni, semua yang kena ni adalah akhdatan rabiyah ni, azab yang pegang dan habis, tidak ada melepaskan diri lagi, dan mereka telah berakhir dengan kehancuran, kan? Ini juga boleh menimpa kamu kalau kamu lakukan perkara yang sama, kan? Iaitu mendustakan, mendurhakai utusan Tuhan atau Rabb, kan? Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah, kan? Jadi Allah SWT rujuk, kan, mereka yang inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Dia kata sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami telah membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Siapa dia hamalnakum tu? Kum tu ialah orang Quraisy ni, kaum Quraisy ni, kan? Siapa dia nenek moyang mereka ni? Ini merujuk kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, kan? Jadi mana-mana yang selamat dalam kapal Nabi Nuh ni adalah nenek moyang kepada manusia, kan? Keturunan kamu, kaum Quraisy ni adalah daripada keturunan mereka yang diselamatkan di zaman Nuh di atas kapal, kan? Jadi kalau mereka tidak mendustakan Rasul, mereka akan selamat seperti nenek moyang mereka ni. Dan sebaliknya, yang mendustakan Rasul ni, Nuh akan ditenggelamkan seperti mana sebahagian lain yang mendustakan ancaman Allah melalui Nuh ni, kan? Jadi Allah SWT ingatkan apa? Kamu ni adalah sisa-sisa baki daripada yang selamat daripada azab yang pernah Allah timpakan juga kepada mereka di zaman Nuh ni, kan? Zaman Nuh ni ada dua kumpulan, kan? Satu yang hancur, yang telah binasa oleh air yang naik ni, kan? Air yang taghal ma, air yang naik melimpah ni, kan? Tagha ni maknanya kita kata dia lebih daripada batas, kan? Jadi air pun Allah SWT kata boleh dilepaskan sehingga dia lebih daripada had yang biasa, kan? Jadi yang selamat ni adalah nenek moyang kamu. Ingat bahawa ada sebahagian daripada saudara mara mereka yang telah pun hanyut, dihancurkan dengan air ni, kan? Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Kenapa Allah ceritakan semua ni? Allah kata supaya kami jadikan peristiwa itu, linaj'alaha, ha ni adalah khabar naba ni, kan? Cerita ni lakum tadhkirah, kepada kamu sebagai peringatan, kan? Ha tu tadhkirah ni, kan? Wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dan juga agar dia diperhatikan oleh telinga. Udhunun ni telinga, kan? Wa'iyah, yang sedar, ya, telinga yang mahu mendengar. And retaining ears may hear and retain it, supaya telinga yang dengar ni akan dengar betul-betul, dia tidak masuk belah kiri keluar belah kanan saja, kan? Ambil dan juga proses dan bertindak supaya kamu ubah diri kamu dan mula memikirkan sungguh-sungguh tentang nasib, kan? Jadi ini sebenarnya adalah kisah yang benar dulu dan sampai hari ini, sampailah hari kiamat nanti akan benar cerita ni, kan?
Ini yang poin yang nak diceritakan ni. Sebab Allah cerita yang lama dulu kepada yang beribu tahun selepas tu. Kaum Quraisy ni ialah cerita yang diceritakan Allah ni beribu tahun sebelum tu. Kaum Quraisy ni pula adalah lebih kurang 2000 tahun, 1500 tahun sebelum kita. Kan? Jadi apa yang berlaku dulu sebelum Quraisy tu benar untuk mereka, dan apa yang akan berlaku pada zaman Quraisy tu juga akan benar untuk kita. Dan Allah SWT akan hantar berbagai bentuk ancaman dan juga azab di dunia ni kan. Termasuklah dalam wabak ke dan sebagainya adalah merupakan apa yang diutuskan oleh Allah SWT supaya manusia mengingati kan, dan melihat kesalahan dan kembali untuk membetulkan diri dia di hadapan Allah SWT. Mungkin kan, dalam bentuk yang Allah jadikan pada hari ini dengan wabak penyakit yang sebegini kan, sekali kan, manusia tak boleh keluar lagi kan, yang menimpa ni semua anak-anak raja, Putera Charles dah positif COVID ni kan. Begitu juga orang-orang ahli agama kan, juga menimpa ni, dan manusia tak boleh keluar daripada rumah dia. Jadi Allah SWT bagi peluang untuk manusia ni melihat kembali dan menukar kehidupan dia, perhatikan balik apa ingatan-ingatan Allah SWT Al-Quran ni, supaya insya-Allah kita melakarkan langkah yang akan kita lalui selepas ini. Allah saja yang boleh menukar haluan kan, apa yang Allah SWT timpakan ini. Jadi kita harap dia bukanlah seperti mana yang Allah sebut dengan kumpulan yang pertama ni kan, fa akhadhahum akhdatar rabiyah ni kan. Allah telah seksa mereka, angkat, akhadhahum, sentak mereka, pegang mereka, akhdatar rabiyah ni kan, dengan cengkaman yang amat kukuh yang tak boleh lepas lagi. Ini adalah mengisyaratkan kehancuran yang terakhir lah. Moga-moga ni bukan kehancuran yang terakhir lah. Allah SWT masih bagi peluang untuk kita memperbetulkan apa yang kita kesilapan manusia ni. Sebab kan ingatan Allah SWT, Allah kata kan, takutlah kan azab yang tidak akan menimpa hanya mereka yang mendustakan Allah SWT ni saja kan, dia akan menimpa semua sekali kan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah SWT selamatkan. Sebenarnya manusia disuruh berusaha saja kan, patuh kepada apa-apa yang dia boleh usahakan, tapi di belakang daripada itu kan, Allah membuktikan tidak ada siapa yang boleh menghentikan ini kecuali dengan keinginan dan keizinan Allah SWT saja kan, untuk menghentikan apa-apa. Jadi minta kepada Allah, dan bukan minta biasa saja seperti mana kita baca dalam surah Al-Qalam tu, itu permintaan yang tak betul kan. Ashabul jannah tu, selepas Allah hancurkan, dia kata moga-moga Allah gantikan lebih baik untuk kita, itu saja kan. Tapi minta dengan bertaubat dan juga mengubah diri, itu adalah keadaan yang syarat yang paling penting untuk minta kepada Allah SWT ni kan. Moga-moga Allah SWT fahamkan kita dan mudahkan kita untuk melalui penerkaan kita dengan Al-Quran ini, dan menjadikan kefahaman kita tentang Al-Quran ini benar-benar insya-Allah memberi kesan ataupun menjadi iktibar kepada kehidupan yang akan kita lalui ini kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah dengan tasbih surah bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati